Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang ada. Apa khabar semua? Okey, saya jarakkan sikit. Tak nampak muka saya. Baru nampak. Okey. Jadi, apa khabar semua? Sihat? Sihat? Sihat. Apa khabar semua? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Okey, kerana sudi tonton live saya pada malam ini. Okay, saya Hafiz Arif. Seperti biasa saya akan setiap hari Selasa jam 9 malam saya akan buat satu live interview lah untuk apa ni kita panggil interview ejen-ejen Tuan Wow yang telah kita panggil dia telah capai satu tahap yang baik lah. Tak kira lah sama ada tahap dia tu kecil ataupun tahap dia besar, tapi kita tetap raikan semua. Itu yang paling penting. Okey, pada minggu lepas saya tak buat interview, saya buat tentang apa ni kita panggil tentang apa kelebihan singkatan Wow. Minggu lepas lagi, 2 minggu lepas lagi kita buat pasal plan marketing bisnes singkatan Wow, dan 3 minggu lepas baru kita ada buat interview lah. Dan pada minggu ni kita kembali balik interview. Sebelum ni kita interview dengan siapa? Dengan Tuan Alex, okey, yang mana pendapatan dia cecah lebih kurang 45,000, hampir 50,000 sebulan. Okey, dan dia ceritakan dahulu ni dia pernah buat satu bisnes franchise bermodalkan 100,000 dan akhirnya bisnes tu rugi lah kan. Modal besar belum tentu lagi untung kan. Jadi dengan dia mulakan bisnes Tuan Wow, walaupun modal dia mulakan dengan RM100, tapi kesudahan dengan memberikan dia pendapatan 45,000 sebulan. Okay, dan Alhamdulillah pada minggu ini kita akan interview juga bersama dengan ejen Tuan Wow. Okay, tapi ejen Tuan Wow ni bukannya saya kata saya nak interview dengan dia atas sebab income dia tinggi ke apa ke, bukan. Okay. Tapi kali ni saya akan interview dia kerana pada bulan lepas sahaja kawan-kawan, dia telah mencapai 78 pendaftaran 78 pendaftaran dalam masa 1 bulan, dalam masa 30 hari. Okey, jadi ini adalah satu kita panggil pencapaian yang sangat luar biasa, dan dia adalah orang nombor 1 top ranking nombor 1 dalam rangkaian saya yang mendaftar paling banyak pada bulan lepas. Jadi saya tak buang masa, saya terus WhatsApp dia, saya cadang saya nak interview dia untuk kita tanyalah macam mana dia buat. Okey, itu satu. Dan yang kedua, saya interview dia sebab pada masa sama dia ni orang ni pemalu katanya. Jadi dengan peluang ni saya cadang saya nak apa ni kita panggil, nak pecahkan kemaluan dia. Betul ke ni? Nak pecahkan dia punya apa ni perasaan takut dan malu. Tuan-tuan, bila kita buat bisnes kan, nama pun kita niaga kan. Bila kita buat bisnes, kita nak, senang cerita kalau kita nak berjaya lah, apa sahaja bidang, tak kira lah, walaupun kita bekerja sekalipun, dua benda yang selalu menghantui kita. Satu, kita takut, satu lagi kita malu. Sedangkan takut dan malu ni tak pernah pun bagi kita duit tau. Tapi benda ni memang selalu terjadi pada diri kita sendiri. Jadi saya dulu seorang yang pemalu dan seorang yang penakut juga. Takut nak ke depan. Kalau cikgu tanya ada soalan ke, takut nak tanya soalan. Padahal banyak soalan nak tanya. Faham aja, sentiasa faham aja. Kalau cikgu suruh ke depan, present, cerita, takut. Apatah lagi bercakap tuan-tuan. Bercakap lagi lah. Okay. Memang takut dulu. Memang suka duduk belakang dan sebagainya. Tapi benda tu sebenarnya tak berguna kan. Tak mendatangkan apa-apa faedah pun. Jadi masa saya bermula masuk degree tu, masuk diploma, saya belajar diploma, saya mula okey, baik. Nanti ayah ambilkan Ayah ambil, minta tolong ibu ambilkan. Cakap ayah tengah buat kerja. Okey, sorry anak saya. Okey, jadi masa saya start diploma tu baru saya start buat presentation, saya jadi group leader dan sebagainya kan. Mula-mula kan masa Okey, baik. Sekejap. Kakak sini. Kakak lepas ni kakak kacau ayah ya. Ayah ambilkan kakak susu. Okey. Tak apa, satu lagi ayah. Nanti ayah punya ayah pegang.
bercakap lagi dengan ibu. Okay? Okay, bye. Tutup pintu. Okay, sorry. Anak saya dah minta susu. Okay, jadi saya teruskan. Kat mana saya tadi? Lupa. Kat mana tadi kat mana tadi? Lupa. Okay, masa tu lah saya cerita. Start daripada saya diploma masa tu. Saya tak habis-habis asal ditolak untuk jadi group leader. Untuk jadi group leader, bila kita jadi group leader, kita kena manage orang, kita kena sentiasa tahu, tengok progress kita punya team sama ada dah siap belum assignment dan sebagainya. Kita kena prepare, kita kena compile semua, lepas tu kita yang kena present, wakil. Awal-awal benda tu saya tak suka kan. Saya marah, kenapa saya yang kena kan. Tapi lama-lama kan, bila saya dah habis belajar, saya sangat bersyukur sebab benda-benda yang remeh-temeh tu, benda-benda yang kecil-kecil macam tu, itulah benda yang paling penting, benda yang saya bawa sampai hari ni. Benda yang saya bawa sampai hari ni. Saya tak bawa tuan-tuan ilmu yang saya belajar dulu. Ilmu saya dalam bidang civil kan. Dalam bidang land survey, ukur tanah. Saya tak bawa ilmu-ilmu praktikal saya land survey, knowledge semua saya belajar geometri, saya belajar trigonometri, saya belajar dalam land survey, saya belajar dalam perundangan, saya belajar apa saja benda-benda tu, semua kebanyakannya memang saya tak bawa sampai sekarang. Saya tak bawa benda tu, saya tak apply pun. Tapi apa yang saya apply sampai sekarang umur saya dah 31, saya belajar habis pada umur 24 tahun. Dari start saya umur 18 tahun, kan, sampai saya umur 24 tahun, 6 tahun saya belajar diploma plus degree. Last kali ilmu yang saya bawa sampai sekarang masih lagi saya gunakan adalah ilmu soft skill tu. Ilmu bercakap, ilmu tak takut ke depan, ilmu macam mana kita nak manage team, ilmu macam mana kita nak jadi group leader, kita nak compilekan semua maklumat-maklumat dia orang bagi, kita nak manage dia orang, kita nak bagi dia orang job macam mana, kita nak bercakap kat depan, kita nak convince bercara macam mana. Soft skill ni yang saya bawa sampai sekarang. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan yang masih lagi belajar, yang masih bekerja dan sebagainya, apa-apa benda yang melibatkan tuan-tuan asah tuan-tuan punya soft skill, contohnya tuan-tuan kena present ke, tuan-tuan kena jadi wakil ke, tuan-tuan kena jadi group leader dan sebagainya, tuan-tuan buat saja. Sebab benda tu yang akan tuan-tuan bawa sampai bila-bila. Sedangkan dalam bisnes nanti bila tuan-tuan buat pun benda itu yang akan tuan-tuan gunakan. Alright? Jadi kenapa saya cerita benda ni, sebab Tuan Izzan ni seorang yang pemalu, seorang yang takut katanya. Jadi saya paksa juga dia, saya cakap datang kita interview. Okey, tak ada masalah, interview 15 minit je supaya dia atasi masalah benda tu. Supaya dia biasa, lepas ni bila kita buat business tuan Noah, perlu tak kita benda ni? Kita perlu juga. Sebab apa? Sebab lepas ni leader kan, kita nak kena ada dealer-dealer bawah kita. Jadi masa tu kita nak jadi leader, kita nak kena pandai manage dia, kita nak kena pandai bercakap, kita nak kena pandai convince, kita nak kena motivate dia dan sebagainya. So kemahiran bercakap, communicate, kan, kemahiran untuk kita uruskan sesama manusia dan sebagainya penting-penting. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya akan interview dengan satu orang, namanya sekian dan dia telah pun mendaftar 78 orang pada bulan lepas. Siapakah beliau? Boleh komen dekat ruang komen, saya nak tengok. Kok tuan-tuan tahu ke siapa dia ke? Kita tengok siapa yang tepat. Okey. Dan selepas okey, minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Line terputus. Sorry. Okey, kita teruskan. Jadi selepas saya akan buat live ni, okey,
interview ni, saya akan pergi kepada bahagian cabutan. Saya akan buat cabutan untuk 3 hadiah yang mana saya pernah umumkan sebelum ni pada bulan lepas, yang ni bulan Mei. Sesiapa yang mendaftarkan 20 orang ahli, okey, ataupun dia mencapai WOW 5, iaitu daftar 20 orang ahli minimum, dan minimum daripada 20 orang ahli tu mesti kekalkan nombor lama 5 orang, okey, dia akan dapat 1 cabutan. Kalau dia daftarkan 40 orang, minimum 10 orang mesti MNP, maka dia akan dapat 2 cabutan. Jadi siapa yang capai WOW 5 ataupun WOW 10 ni, maka dia akan dapat menyertai untuk cabutan 3 hadiah, iaitu jam G-Shock. Okey, jam G-Shock. Yang kedua adalah jam Roskilde Paris. Okey. Roskilde Paris. Kalau tuan-tuan nampak lah, Roskilde Paris. Okey. Dan yang ketiga adalah loket emas. Minta maaf, loket emas saya tak bawa dekat sini. Okay. Tapi kita akan bagi jugalah loket emas. Jadi saya harap tuan-tuan tak off live ni sampai kita dah habis interview, kita akan umumkan cabutan pula. Okay, alright. Dah ready ke belum ready? Cuba komen sikit. Kalau dah ready, cuba komen. Saya ready. Okey, terbaik. Okey, jadi sebelum saya mulakan, saya nak berpesan, saya nak ingatkan kepada kawan-kawan semua, jangan lupa sedikit kita panggil pengeras dia. Sebelum kita mulakan, saya nak tuan-tuan tolong buat sekarang like dan share live ini. Sila like dan share live ini. Saya ulang sekali lagi, like dan share live ini. Okey, untuk kita sebarkan kepada lebih ramai lagi orang untuk tahu siapakah sebenarnya si orang yang mendaftarkan 78 orang pada bulan lepas ni, dan kita nak ramai orang tahu macam mana cara beliau buat. Okey, mana tahu sebab daripada ilmu yang beliau share ni, ia dapat memberi manfaat pada ramai orang belajar, dan ramai orang juga boleh daftarkan ramai orang. Itu yang saya nak sebenarnya. Tujuan saya buat live ni, kenapa saya interview dengan orang ni adalah saya nak dedahkan kepada ramai je ejen Tuan Wow. Tak kira lah orang tu bukan buat Tuan Wow ke, tapi as long dia ni bisnes yang dia sekarang stuck dengan macam nak buat sale, mungkin tuan-tuan juga boleh belajar dengan sahabat kita ni bagaimana beliau boleh daftarkan seramai 78 orang dalam masa 1 bulan, tuan-tuan. Ini satu benda yang luar biasa. Okay. Saya bulan lepas saya daftarkan lebih kurang, saya check bulan lepas saya daftarkan lebih kurang dalam 60 lebih lah. 60 lebih orang. Dia lagi banyak daripada saya daftar pada bulan lepas. Jadi saya pun terkejut beruk juga. Uish, boleh tahan dia ni. Okay, saya daftarkan berapa? Saya daftarkan 69 orang. Dia daftarkan 78 orang. Luar biasa Okay, jadi saya persilakan. Okay, saya persilakan Tuan Izan. Apa nama Izan? Nama apa? Izan Syamil. Izan Syamil. Panggil Izan Syam je. Izan Syam. Sihat tuan? Sihat. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Saya nampak coverage tuan macam kurang sikit sebab tuan lambat dapat saya punya percakapan ni. Tapi tak apalah, kita cuba. Okey. Pertama sekali saya nak tuan explain dulu kenapa tuan pilih nama tuan Izan Taz sekian ni. Apa nama panjang tu? Punya Facebook? Syams. Oh, Izan. Sebab itu Facebook lama dulu. Saya aktif Facebook masa 2013 sampai sekarang. Okay. Jadi Facebook tu saya masih guna lah kan. Saya belum tukar lagi nama official lagi. Cuma saya Facebook ni saya kurang aktif. Oh, maknanya tuan memang aktif di tempat lain, di IG Saya saya selalu promote bukan dekat Facebook, dekat IG. Saya guna WhatsApp selalunya. Wow. Tak sabar saya nak tahu, tak sabar kita nak tahu rahsia dia. Okey. Tuan Izan, saya tak nak buang masa. Okey, nama Tuan Izan adalah Tuan Izan Syams. Jadi saya nak Tuan Izan perkenalkan dahulu Tuan Izan siapa dan sebagainya, dan macam mana Tuan Izan boleh sangkut dalam bisnes ni. Macam mana perjalanan Tuan Izan tu bermulakan bisnes ni. Tahu kan macam mana Tuan Izan boleh sangkut buat bisnes ni dah sampai sekarang. Sila perkenalkan diri, silakan Tuan. Boleh.
Okay. Nama saya Izan Syams. Umur saya 21 tahun, tinggal di KL. Saya masih study lagi, belajar course Business Management. So saya tinggal lagi 2 sem lagi baru nak habis belajar lah. Okay, itu saya lah. So macam mana saya boleh tersangkut dalam bisnes tunguang ni kan? Sebenarnya macam ni, saya dah lama lah join bisnes tunguang ni sejak 2019. Saya join 2019. Dalam masa sebulan 2 bulan, lepas tu saya stop kejap bisnes tunguang ni. Masa tu tak silap saya, kalau top up RM50 dapat 10 GB je. Tak silap saya lah. Dapat 10 GB. Lepas tu saya berhenti kejap. Sebab saya nak fokus belajar kan. Saya berhenti dalam masa setahun lebih saya berhenti tunguang ni. Lepas tu saya tengok sekarang kan tunguang kan dia ada 89 GB kan. Jadi saya rasa macam tertarik. Lagi satu sebab ekonomi sekarang, saya start push tunguang ni masa tu tengah lockdown. Masa akhir tahun lepas, bulan 3. Masa tu saya start buat lah tunguang. Saya sebab macam kerja tak dapat kan, kerja part time tak boleh semua. Itu, masa tu lah. Jadi masa lockdown masa tu. Masa tu baru sebenarnya saya dah berhenti tunguang. Lepas tu saya tengok kat dalam rumah ada lagi SIM card tunguang, ada dalam 2-3. Tu saya cuba hidupkan balik tunguang tu. Saya dah daftar 4 kali lah nama, tapi 4 tu semua dah expired. Tinggal 1 je yang aktif. So sebab saya niat sebenarnya nak join tunguang ni sebab nak kumpul duit. Nak kumpul duit apa, orang kata nak kahwin sebenarnya. Itu niat saya sebenarnya. Okay. So awal kumpul duit macam mana saya So macam mana bulan lepas saya boleh dapat 78 kan. Okay. Saya start akhir tahun lepas. Oh belum lagi tuan. Belum 11. lagi. Tunggu lagi. Jangan cerita dulu. Belum lagi. Jadi sekarang ni saya nak tanya dulu tuan. Saya nak tanya dulu tuan. Tuan kata dulu tuan dah pernah buat bisnes tuan. Wow. Okay, lepas tu tuan dah berhenti. Lepas tu tuan start balik. Fokus tuan adalah sebenarnya nak kumpul duit untuk kahwin lah. It's okay. Okay, tak ada masalah. Which is benda tu sangat bagus. Okay, sangat bagus. Tuan umur 21 tahun, awal-awal lagi dah start kumpul duit daripada sekarang. Tapi saya nak tanya, kenapa tuan pilih bisnes tunguang untuk tuan jadikan satu platform untuk tuan kumpul duit? Tuan kumpul duit untuk kahwin, tuan tengah tak ada kerja, tuan nak buat bisnes, tuan pilih tunguang. Padahal banyak lagi bisnes kat luar sana. Tapi apa sebab menjadi puncanya yang tuan pilih bisnes tunguang? Untuk tuan buat secara serius, untuk tuan kumpul duit kahwin, untuk tuan buat cari duit. Apa sebab? Itu yang saya nak tahu. Silakan. Okay. Sebenarnya macam ni. Sebelum masa saya berhenti tu. Okay kan? Alright. Okay. Macam ni. Sebenarnya macam ni. Selepas saya berhenti buat tunguang, okay, saya ada join bisnes lain. Saya join Coway. Lepas tu saya join insurans. Lepas tu saya join banyak-banyak bisnes. Tapi masa saya buat join Coway dengan enjin insurans, tak berapa jalan masa tu. Sebab apa? Sebab dia kalau kita nak close Coway dengan insurans ni, dia kena jumpa orang-orang macam brother-brother lah kan. Jadi saya pun masa tu saya dah stop lah buat insurans, Coway semua. Lepas tu saya terfikir sebab ada kawan saya ni, dia buat tunguang juga. Dia cakap modal sikit je kan. Kita bayar RM12 lepas tu kita boleh jalan income. Tu saya macam tertarik lah. Lepas tu masa tu saya belum left lagi daripada group tuan lah. Saya belum left. Sebab tuan invite saya masa 2019. Okay. Tuan invite saya masa 2019 tapi saya tak pernah left. Tapi SIM card dah mati lah. Lepas tu saya start balik pasal 2020. Okay, lepas tu saya start promosi macam mana. Dulu masa saya start promosi, saya tak pandai promosi dulu. So macam mana saya buat, saya ambil duit basic, duit saya, duit gaji, saya keluarkan dalam 100-200, saya beli SIM card, saya bagi je SIM card percuma kat orang lah. Tapi masa tu saya bagi SIM card dekat pelajar sekolah mula-mula.
dia lepas sebulan 2 bulan tu dia terus cakap apa, cepat expired lah salah satunya kes lepas saya. Okay. Lepas tu saya try guna teknik online pula. Try teknik online, alhamdulillah dalam masa 2-3 bulan saya dapat close user. Lepas tu awal tahun ni saya baru dapat close dealer. Saya dapat close dealer lah. Sekarang ni alhamdulillah saya mungkin ada dalam 20 orang dealer lah macam tu. 20 orang dealer macam tu. Jadi macam mana saya boleh dapat 78 orang bulan lepas? Tunggu dulu. Okey, jadi sekarang ni saya dah nampak dah tujuan tuan. Macam mana saya boleh dapat 78 orang bulan lepas? Boleh. Macam ni. Macam mana masa saya akhir tahun lepas, saya tertarik. Saya ada John Covey kan. Dia ada belajar dia ajar saya satu teknik. Okey, tak apa kan. Nanti nanti tuan akan cerita pasal benda ni secara detail. Tuan start daripada yang start Covey tu, macam mana tuan boleh daftar 78 orang yang start daripada Covey tu. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak recap balik yang tuan cerita kenapa tuan boleh pilih bisnes ni instead of banyak lagi bisnes lain. Tuan pilih bisnes ni untuk tuan buat kumpul duit kahwin dan sebagainya. Ini disebabkan tuan tertarik dengan modal dia yang rendah tu lah. Sebab sebelum ni tuan dah pernah buat insurans, tuan dah pernah buat bisnes penapis air. Tak payah cerita jenama dia lah. Okey. Tapi disebabkan tuan rasa bisnes tu mungkin modal dia besar dan bila nak jual satu produk dia tu, produk dia tu untuk dijual tu bukan satu benda yang orang-orang biasa-biasa ni yang tuan boleh close lah. Kalau dengan sikat ni murah, RM12.50, jadi tuan boleh mudah jual pada orang-orang yang biasa-biasa. Tapi bila tuan cakap tuan je penapis air dengan insurans ni macam orang yang berada-berada kan. Jadi itu sebablah kenapa tuan pilih bisnes Tuan Wow. Okay, jadi saya setuju dengan benda tu sebab dulu pun masa saya awal buat, sebelum saya nak buat bisnes Tuan Wow dulu, saya nak jadi ejen hartanah. Saya nak jadi ejen apalah serta-serta barang. Tapi memang bila saya fikir bila saya nak jadi ejen hartanah, saya nak kena cari orang-orang yang ada kuasa beli rumah. Orang-orang ni mesti orang yang boleh buat loan, orang yang macam orang yang ada duit. Kan nak beli rumah bukan murah kan. Jadi saya ni yang biasa-biasa, umur pun muda macam tuan dulu. Jadi saya tak mampu, capable untuk jumpa orang macam ni, buat networking dengan orang macam ni. Itu sebabnya salah satu sebab juga saya buat Tuan Wow. Saya setuju. Dan tuan sekarang ni berada di situasi sama macam saya. Tanya tuan. Okay, jadi saya tak nak buang masa. Sekarang ni tuan boleh cerita macam mana tuan boleh daftarkan 78 orang tu bermula daripada yang tuan cerita penapis saya. Silakan tuan. Okay tuan. Okay, alright. Okay, sekarang ni memandangkan line Tuan Izan terputus. Okay, bab-bab datang kita nak cerita bagaimana dia boleh daftar 78 orang sebulan tu, time tu lah line dia terputus. Aduh, kita baru nak dengar. Okay, sementara kita tunggu kejap Tuan Izan ni dia masuk balik dalam live kita ni. Okay, saya recap balik. Okay, tadi dia ada cerita, dia sebenarnya dia pernah buat bisnes insurans. Lepas tu satu lagi dia buat bisnes penapis saya. Saya cerita dia sama macam saya lebih kurang lah. Sebab dulu masa tu sebelum saya jual singkat ni, saya pernah nak jadi ejen hartanah. Dah hampir nak ambil exam dah dulu. Tapi disebabkan saya rasa saya tak yakin kan, saya kena jumpa orang-orang yang ada duit, yang orang-orang yang capable untuk ada deposit yang besar untuk beli rumah. Jadi saya tak ada keyakinan sebab masa tu umur saya muda lagi, 23, 24 tahun. Jadi saya rasa saya nak berkawan, bernetworking, duduk dengan orang-orang yang dah tua kan, saya tak yakin. Jadi itu sebabnya saya pilih bisnes Tuan Wow dan alhamdulillah bisnes Tuan Wow ni adalah bisnes yang tepat saya pilih dulu. Okey, jadi sekarang Tuan Izan dah sampai. Okey, jadi kita tak nak buang masa. Tuan Izan terus ceritakan bagaimana Tuan boleh daftarkan 78 orang sebulan tu. Start dengan Tuan cerita yang tentang Tuan apa ni kita panggil buat penapis air tu.
Macam mana idea tuan tu? Alamak, line dia macam tak clear lagi Tuan Izan ni. Alamak, macam mana ni? Line tak clear lagi ni. Boleh tuan? Terus. Ini terus, saya tuan. mau. Boleh Okay. Boleh. Nak terus ke mana ni? Bagaimana tuan boleh daftar? Dah start dari mana? Mana tuan tadi cakap penapis air ke Macam apa? mana saya boleh daftar? Okay, saya sebenarnya promosi dekat WhatsApp je. Okay, macam mana saya buat? Masa saya join COVID ni ada ajar saya satu teknik. Tekniknya WhatsApp broadcast. So WhatsApp broadcast ni kalau kita send je satu message, dia automatic semua message tu semua dapat. Jadi macam mana saya boleh dapatkan? Start pada akhir tahun lepas, saya ada join macam-macam group. Setiap group tu saya minta save back nombor dia. Saya minta nak save back. Satu hari saya buat save back dalam 50 orang. Saya save back 50 orang, tapi daripada 50 orang tu mungkin dapat dalam 20 orang yang akan save back balik lah. Sampai hari ni saya ada dalam 1000 view. So kalau saya post status je, saya ada dalam 1000 view WhatsApp. So macam mana saya promosikan? Saya sebenarnya bulan lepas saya dapat duit bantuan belajar. Okay. Saya dapat duit bantuan belajar 3,000. Lepas tu saya masa tu hari raya tak silap saya. Saya daripada 3,000 tu saya keluarkan 1,500, saya beli 100 SIM card terus. Saya beli 1 SIM card terus lah. Lepas tu saya guna teknik WhatsApp broadcast. Saya promosikan terus dekat WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast kan dia ada 256. So saya setkan setiap nama-nama siapa yang saya akan attack lah dekat dia. So saya post WhatsApp broadcast. Saya guna teknik apa? Saya beritahu dia saya nak bagi dia SIM card percuma. Alamak, terputus lagi tuan-tuan, terputus lagi. Macam mana asyik terputus saja ni? Okey, sementara kita tunggu kejap Tuan Izan masuk. Okey, kita tunggu sekejap Tuan Izan masuk. Okey, sementara kita kejap saya WhatsApp dia sekejap. Kalau Tuan Izan dengar, buka WhatsApp. Okey, Tuan Izan kalau dengar apa yang saya cakap ni, Tuan Izan buka WhatsApp. Okey, pastikan Tuan Izan buka WhatsApp dulu. Okey, sementara tunggu dia buka WhatsApp, okey kita akan saya akan recap balik apa dia cakap. Tadi dia cakap first, macam mana cara dia tak banyak guna Facebook dan juga Instagram, media sosial, tapi apa yang dia buat adalah dia gunakan kelebihan WhatsApp broadcast dan dia banyak sangat WhatsApp group. Jadi bila dia ada WhatsApp group, dia suruh orang save nombor dia save nombor orang, dan daripada situ bila dia guna update story, lebih daripada 1,000 orang boleh tonton dia punya story. Jadi sekali dia promote 1,000 orang, lebih daripada 1,000 orang boleh tengok. Dan pada masa yang sama, bila dia promote juga, dia gunakan WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast ni boleh sampai pada ramai orang. Jadi disebabkan daripada situlah dia boleh dapat ramai prospek. Okay? Jadi dia boleh dapat banyak close. Jadi sekarang ni kita sambung balik cerita dia tadi. Okey, kita sambung balik cerita dia tadi. Macam mana dia boleh dapatkan 78 orang. Yang saya sempat tangkap adalah WhatsApp broadcast. Yang kedua, dia memang dulu masa awal-awal dia buat penapis saya dulu, dia banyak join grup WhatsApp. Macam grup WhatsApp berniaga lah. Saya tak pasti macam mana. Tapi tuan-tuan bayangkan, sekali dia update story, dia boleh dapat lebih daripada 1,000 view. Dekat situ tuan-tuan, kita boleh belajar satu benda. Kita belajar dapatkan view sampai lebih daripada 1,000. Saya tengok kejap saya punya view story saya. Alamak, story saya tak update pula hari ni. Tapi saya punya story boleh capai paling tinggi 500 view lah. Tapi dia boleh lebih dari 1,000 view. Memang patutlah dia boleh cari makan kat situ. Okey Tuan Izan, sambung cerita, silakan. So masa saya bulan lepas hari raya, saya buat saya dah beli 100 lebih SIM card. Okey. Kemudian saya buat WhatsApp broadcast. Dalam WhatsApp broadcast tu saya buat free postage. Maksudnya kalau dia beli semua SIM card RM12.50, tapi free postage tu saya yang tanggung. So bayangkan daripada
Daripada 3,000 tu saya keluar dalam 1,000 lebih lah. Beli SIM card, lepas tu saya cover lagi dia punya postage. Lepas tu saya daripada saya dah postkan SIM card ke diorang, sebelum saya post tu saya daftarkan diorang dulu. Sebab takut sebelum ni saya pernah postkan SIM card kan. Lepas tu sampai sana dia tak bagi IC. Dia malas nak join pula macam tu. Jadi saya daftarkan dulu IC. Saya daftarkan dulu baru saya post. Sebab saya cover dia punya free postage kan. Okay, lepas tu lepas dah nak dekat sampai tu saya invite semua orang tu masuk dalam group. Saya invite diorang semua masuk dalam group lah. Actually saya ada seorang kawan saya ni. Dia join tu wow. Tapi dia daripada under team lain. Tapi dia tu wow, saya suruh dia macam dia ada 60 orang rakan. 60 orang yang aktif level 1. Jadi dia campur saya punya yang aktif, total adalah dalam 1 lebih lah. 1 lebih. Jadi dia admin, saya admin. Kira tuan pakat dengan dia lah. Dia bukan bawah under tuan juga, tapi dia sideline dengan tuan, tapi tuan pakat dengan dia untuk masukkan semua dealer-dealer customer semua dalam tu, bantu aktifkan group lah. Itu satu idea yang baik kan. Itu satu idea yang baik. Lepas tu saya kata saya nak buat insentif. Insentif tu katakanlah contohlah terhad 15 orang. Katakanlah salah seorang tu, katakanlah 5 orang tu daripada dia yang keluarkan duit. Macam tu. Contoh insentif saya, siapa yang dapat target 3 orang dapat RM10. Saya buat yang sikit-sikit macam tu lah. Okay. Tuan, okay, lepas tu saya ada buat satu video. Saya sebenarnya ada buat satu video. Macam mana dengan target 3 orang boleh dapat RM200 dalam masa 1 bulan. Tuan saya gunakan macam satu konsep duplikasi yang mudah untuk semua orang boleh buat. Dapat hasil kecil tapi semua orang boleh buat lah. Bijak. Saya buat ni. Cara dia pada minggu pertama target 3 orang. Daripada 3 orang tu duplikasi ketiga. Pada minggu kedua dia akan dapat 9 orang. Daripada 9 orang tu duplikasi ketiga, pada minggu ketiga dia akan dapat 27 orang. Daripada 27 orang tu duplikasi 3, pada minggu keempat dia akan dapat 81 orang. Campur daripada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dia akan dapat 120 orang dealer. 120 orang dealer darat dengan komisen JST, dia akan dapat RM200 pada bulan pertama. Maintain selama 10 bulan, 3 orang, maksudnya setiap bulan dapat target 3 orang kan, 10 bulan, dia dapat 30 layak ke branch. So saya buat maintain macam tu lah. Saya ada buat satu video dalam masa 10 bulan lah, 10 bulan branch lah. Branch sebab dia dah terhad 30, dah dapat 30 orang level 1 kan. So saya suruh dia target 3 orang dealer dalam masa 1 bulan. Lepas tu barulah target 10 orang, 15 orang nombor baru, lepas tu 5 NAP. Lepas tu saya ajarkan, saya selalu suruh saya punya dealer-dealer saya guna teknik soft selling. Banyak kali guna teknik soft selling. Contoh, awak nak tak dengan bermodalkan RM125 boleh beli motor sebiji? Betul macam mana? Okay. RM125 beli 10 keping SIM card. Bagi 10 keping SIM card tu ke orang. Daripada 10 orang tu, setiap seorang tu buat teknik yang sama. Maksudnya level 2 dia dapat 100, level ketiga dia dapat 1000. Total kan dia boleh dapat 6000. Kalau dia darat dengan komisen satu member, saya suruh dia guna teknik soft selling. Hard selling ni dia saya suruh dia orang cerita sikit-sikit je. Direct sangat lah. Tak sesuai kan. Betul. Itu teknik saya lah, saya guna soft selling. Lepas tu saya suruh saya punya dealer cakap macam ni. Cakap dekat prospek, awak nak tak kalau awak join Tungguau hari ni, awak boleh dapat RM200 bulan depan. Saya suruh dia orang pakai ayat tu je. Lepas tu saya tunjuk bukti lagi. Macam mana daripada 3 orang dealer boleh dapat 120 orang dealer dalam masa 1 bulan. So minggu pertama 3 orang, minggu kedua dapat 9, minggu ketiga dapat 27, minggu keempat dapat 81 dealer. Total dapat 120 orang dealer dalam masa 1 bulan. Hanya duplikasi 3 je. Lot 3 dalam masa 10 bulan. 1 bulan boleh dapat RM200 lah kalau kita lot 3 orang dealer level 1, kemudian dalam 1 bulan boleh dapat 120 orang dealer.
dalam masa 10 bulan 3 dealer tu boleh dapat 30 orang. Maksudnya dia automatic naik branch, atau dia automatic dia punya income dia dah boleh dapat 2,000 3,000. Maknanya tuan buat kuasa duplikasi ni dengan hanya main 3 je, seminggu 3 je. Dalam masa sebulan boleh dapat 120, dalam masa 10 bulan boleh naik branch terus. Boleh naik branch terus. Saya pakat dengan seorang member saya, dia pun buat teknik macam tu. Macam tuan buat macam 10 user 3 dealer tu kan. Saya cancel benda tu, saya terus ubah sikit lah. Saya ubah formula yang 3 dealer boleh dapat 200 dalam masa 1 bulan. So saya suruh saya punya ejen dealer-dealer bawah saya tu promosikan source selling. Kalau contoh guna source selling, awak nak tak dengan bermodalkan RM120? RM120 maksudnya kita dah beli 10 keping SIM card kan. RM120 tu kita boleh beli motor sebiji. Lepas tu kita cerita pasal source selling, baru kita cerita pasal hard selling. Kita cerita pasal SIM card ni ada kaedah kematian, boleh carry forward. Yang tu kita cerita benda yang sikit-sikit je. Yang mula-mula kita cerita up sikit, SIM card ni boleh bagi kita duit, boleh bagi kita jutawan, boleh bagi kita rumah sebiji, boleh bagi kita kereta. Macam tu. Saya suruh dealer saya buat macam tu. Kau main soft selling macam tu saya buat macam tu. Tapi saya tengok dekat sini memang tuan daftar ramai orang. Pada masa yang sama tuan daftar ramai orang ni bukan tuan fokus pada user kan. Saya tengok tuan memang fokus pada dealer tuan ni. Maknanya dealer create dealer dealer. Alhamdulillah ada lah. Daripada 78 orang tu lebih kurang dalam 30 orang dealer lah. Yang lain tu user lah. User macam on the way yang ke dealer. Tuan still tangkap user juga. Tapi pada masa yang sama tuan ada dealer lah dalam 30 lebih tu ada. Orang yang nak buat bisnes lah, yang nak ikut dengan tuan punya strategi duplikasi 3 dealer ni lah. Sebab tu saya invite semua tu masuk dalam grup terus. Sebab apa? Supaya diorang macam ada satu motivate. Saya selalu hantar dalam grup tu macam motivate lah. Nasihat-nasihat. SIM card ni boleh bagi boleh bagi jana pendapatan. Kalau kita mati, income tu boleh diwarisi. Tapi masa tuan punya close banyak-banyak tu, user tuan pun tuan masuk dalam tu juga? Macam tu? Masuk juga. Saya masuk juga. Daripada user tu, tiba-tiba diorang terdetek. Maknanya nak convertkan dia kepada buat bisnes jugalah. Saya convert dia macam ni je. Saya kata hanya cari 3 orang je boleh dapat RM200 dalam masa 1 bulan. So 3 orang tu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat boleh dapat 120 orang dealer dalam masa 1 bulan. 120 orang dealer tu boleh dapat RM200. RM200 ni commission. Sebulan RM200. Sebulan JC terus. 10 bulan branch. Kalau kita dapat lot 3. Saya ada tanya seorang member saya, dia cakap dia jual tu wow. Kan kalau JC kan syarat nak Infinity dia kena dapat 10 orang level 1. Tapi saya tanya dia, itu tak apa tengok. Dia cakap boleh 6 bulan. Maksudnya kalau 200 dulu. Tu saya kata saya cipta satu formula yang mana lot 3 orang je. Lot 3 orang dalam masa 1 minggu. 3 orang, minggu kedua dapat 9 orang, minggu ketiga dapat 27, minggu keempat dapat 81. Totalkan dapat 120 orang dealer. 120 orang dealer darab level 1, level 2, level 3, level 4. Commission dia adalah RM200. RM200 lebih lah dalam masa 1 bulan. Selama setahun kita boleh dapat 2,400. 2,400 campur dengan income Infinity. Bulan 1 sampai bulan 11 kita boleh dapat 6,000. 6,000 auto naik branch kita boleh dapat 9,000. Saya buat satu video macam tu lah. Saya pakat dengan ni. Memang tuan dah study betul Tuan dah study semua. Itu semua pakai SIM card apa? Memang semua orang main SIM card Lite lah? Ke bis ke apa? Sebab kalau daripada 3 dealer tu kan, daripada 3 dealer, kalau dah masa 2 bulan, dia boleh auto naik JC terus. Sebab saya kira macam tu. Maknanya terus kira commission bis lah saya kira commission JC terus. Sebab kan dia ada level 4. Okay. Level 4 tu saya terus kira. Itulah saya guna teknik tu. Saya ada buat satu video. Cuma video tu tak berapa official sangat. Yelah, biasalah. Dengan network dululah kan, nak tengok macam mana boleh jadi ke tak kan. Alhamdulillah ada dalam 10-15 orang yang buat teknik tu.
Dia promosikan Okay, saya baik punya tuan, video tu. So Jadi sekarang ni saya saya nampak memang tuan daftar ramai orang, pada masa yang sama tuan tak nak bagi dia orang ni guna dan takut expired. Jadi pada masa yang sama tuan convert dia sebagai dealer lah. Tuan ajak seberapa ramai yang boleh untuk jadi dealer. Sebab saya nampak tuan banyak daftar nombor baru. Jadi bila tuan banyak daftar nombor baru, memang satu choice untuk bagikan dia terus kekal, memang salah satunya memang dia kena buat bisnes lah. Itu memang saya setujulah dengan apa yang tuan buat sekarang ni. Okay, betul. cuma ada satu macam sedikit nasihat Saya lah suruh yang saya diorang boleh ni bagi untuk tambah baik tuan punya cara dia. Boleh tuan saya bagi sikit je. Okey, yang pertama, kalau tuan daftarkan ramai orang, firstly user tu tuan jangan masukkan terus dalam grup. Nanti kita takut nanti bila ramai orang dalam grup, takut dia hentam ke apa, biasalah bila ramai orang negatif ni masalah juga kalau dalam grup. So cara dia, user tuan ni tuan masukkan dalam broadcast list yang macam tuan buat selama ni. Okey, tuan boleh bagi dia bukti-bukti commission ke, nampakkan dia peluang ke, nanti tuan cakap on ke tak on untuk jadi dealer. Once kalau dia reply, dia kata boleh juga nak try jadi dealer, okey, baru tuan masuk dalam grup. Itu saya cadangkan. Pertama lah, jangan tuan sumbat terlalu banyak-banyak. Okay. Dan apa yang tuan buat cara ni, yang duplikasi ni pada saya sangat baik, sangat kreatif, sebab tuan hanya galakkan dia daftar tiga je. Macam tu kan. Okey. Jadi benda ni bagus, saya setuju tuan boleh ajar dia dengan duplikasi 3 ni. Tuan siap ada bagi motivation setiap hari, macam tuan bagi motivation untuk dia terus buat. Tuan siap buat video lagi untuk dia nampakkan tentang daftar 3 tu, senang tu. Nampakkan dia duit. Lepas tu tuan juga ajar dia buat promosi dengan soft sell. Tuan bagi dia insentif, siapa yang daftar 3 dapat hadiah daripada tuan untuk galakkan dia orang capai teknik duplikasi tuan tu. Betul apa yang saya cakap ni? Okey. Betul tuan Betul. Okey, pada masa yang sama tuan juga aktifkan grup. Tuan pakat dengan satu lagi tuan punya sideline tu untuk sama-sama aktifkan grup. Tuan, saya rasa teknik yang tuan buat ni dah hampir perfect lah. Sebab tuan gunakan sistem lebih kurang macam saya. Tuan cukup jaga grup, pastikan grup aktif supaya sentiasa ada vibe positif. Tuan sentiasa masukkan motivation dalam grup tu, sentiasa bagi motivation, bagi aktif. Lepas tu tuan buat satu sistem duplikasi 3 ni untuk galakkan semua orang buat pada masa yang sama. Siapa yang capai 3 tuan bagi insentif. Itu which is sangat bagus. Saya sangat setuju. Okey, sama macam saya galakkan setiap orang daftar 20 orang sebulan. So macam mana saya nak galakkan? Saya bagi insentif. Siapa daftar 20 saya bagi cash 50 dan sebagainya. Saya galakkan orang MNP. Jadi macam mana saya buat? Saya bagi dia insentif 10 singkap percuma siapa yang daftar 10 MNP. Which is benda tu lah sebenarnya rahsia dia. Kalau kita nak galakkan orang buat sistem kita kena bagi dia habuan kalau dia lengkapkan sistem kita. Bagus Tuan Izan. Dan pada masa yang sama tuan nak galakkan dia capai, tuan sentiasa bagi ajar dia promosi, ayat-ayat soft selling macam tuan cakap tadi, lebih kepada cara buat duit. Okey. Dan tuan bagi video. Macam saya ada teknik 2 step, semua saya buat video kan. Tuan betul kopi, memang bagus kan. Memang bagus. Okey, ada lagi tuan nak tambah? Macam mana rahsia tuan buat tu? Tadi saya suruh diorang ni, setiap saya punya ejen tu masuk semua grup. Semua grup tak kisahlah. Grup ada satu grup ni macam dia hantar link grup je. So daripada grup tu saya suruh diorang save back. Save je. Satu hari minta save dalam 3 atau 40 orang macam tu lah. So satu bulan boleh dapat dalam 100 atau 200 view. Sebab kalau kita promote dekat Facebook, dekat IG, dia macam tak semua orang yang macam ngam tau. Kalau kita macam WhatsApp broadcast kan, kita seolah-olah dah berkenalan dengan dia. So dia macam ada trust, macam ada keyakinan. So saya galakkan, saya semua ejen saya pakai WhatsApp broadcast saya Facebook, IG buat juga tapi kurangkan buat WhatsApp broadcast. Maksudnya dalam masa sama diorang promosikan singkat, diorang dapat populariti. Maksudnya daripada WhatsApp broadcast diorang boleh bagi link untuk diorang dia punya database follow IG, follow YouTube. Jadi diorang ni ada populariti. Kalau diorang tak dapat income, at least diorang dapat populariti. Itu je saya punya target. Macam saya yelah, boleh follow kan. Okey, saya nak tanya. Jadi saya galakkan saya punya agent ni jadi famous. Okey, ini soalan personal daripada sendiri. Saya excited nak tahu teknik broadcast tu ni. Macam mana tuan nak galakkan orang sebab kita tahu kalau kita nak broadcast,
orang tu kena save nombor kita, kita kena save nombor dia. Barulah dia akan dapat message broadcast, baru dia dapat tengok story kita. Jadi macam mana tuan ajar semua orang untuk galak untuk pastikan dia punya prospek-prospek tu save nombor dia? Boleh tuan share sikit tak? Okay, macam mana? Okay, saya buat macam ni. Saya katalah macam ni, okay, Assalamualaikum, nama saya Izan. Saya daripada grup ni, salam kenalan, boleh kenalkan diri awak? Dah, tu je. Hantar dekat orang tu, lepas tu dia kata, okay, salam, nama saya sekian-sekian. Okay, lepas tu saya balas sikit je, okay, down save balik nombor saya. Dah settle. Tu dia pula save nombor saya. Oh, simple. Jadi simple. Jadi saya screenshot saya punya tu saya hantar dekat dalam grup. Member saya yang saya createkan satu grup dah ada buat satu video. Video macam mana kita guna teknik WhatsApp broadcast. Jadi saya punya agent dengan video saya video untuk formula duplikasi 3 dalam 1 bulan boleh dapat 200, dapat 120 dealer. Dan bersama juga guna teknik WhatsApp broadcast. So diorang tak payah pening-pening fikir nak grup berbayar Facebook lah, IG lah. Dia ada populariti lagi. Saya guna macam tu lah. Kreatif lah. Saya pun tak terfikir lah. Sebab ni saya pun akan buat. Yelah, selama ni saya selalu kalau dapat saya tunggu prospek WhatsApp saya kan, baru saya suruh dia share nombor saya kan. Sebelum dia WhatsApp saya suruh dia share nombor saya dulu. Jadi kalau macam cara tuan ni, tuan lebih kepada tuan terjah masing-masing. Terjah je orang, tapi berkenalan dulu, lepas tu tuan cakap, saya dah share nombor awak share nombor saya. Simple macam tu pun memang orang boleh save Save. Tapi pastikan kita punya DP tu nampak muka kita lah. Jangan DP kucing lah, haiwan lah. Dia tak lah DP handsome. Itulah rahsia dia sebenarnya. Kena nampak jujur lah kan. Tapi kalau kita dah save tu lagi. Okay tuan, terus. Tuan bagi tu tuan. Kalau kita dah save nombor dia, jangan kita terus promote SIM card. Kita promote dekat status kita dulu. Kita biarkan dalam masa 3 hari baru kita buat WhatsApp broadcast. Nanti dia terus block. Saya buat macam tu. Saya ajarkan. Maksudnya maknanya WhatsApp broadcast tu kemudian dulu, tak apa. Yang penting dia dah tengok dekat story kita dulu kan. Bijak lah tuan, bijak. Betul, kan ada nombor-nombor banyak tu kan. Saya hide. Hide sebab banyak sangat. Saya cuma tengok penting je. Okey tuan, satu lagi saya nak tanya, bila tuan dah save ramai orang, sekali tuan update status story boleh lebih dari 1,000 orang tonton. Tuan, masa tuan update story, hang tak tuan punya handphone? Sekali satu story tuan update, hang ke biasa, tak ada masalah? Adanya hang, adanya tak hang. Sebab tu saya daripada income tengah tu, saya baru beli handphone baru. Baru bulan lepas saya beli handphone baru. Saya beli 128GB, 6GB RAM. So boleh lah, Alhamdulillah lah. Kalau yang tu yang 128GB memang kalau tuan dengan RAM yang tinggi macam tu, kalau tuan update story memang tak ada masalah lah. Even 1,000 view pun. Sebab saya tak pernah mengalami 1,000 view ni. Saya tak tahu, takut handphone hang kan. Dia beza. Kalau 1,000 view dekat WhatsApp dengan 1,000 view dekat IG, berbeza. Sebab IG ni dia tak ada teknik WhatsApp broadcast. Kalau WhatsApp broadcast. WhatsApp ni saya lebih suka sebenarnya. Kita macam so saya tak boleh nak tangkap dia dengan broadcast ni, boleh tangkap dia kan. Dia macam database kita lah. Kalau boleh tangkap. Lagi kan, satu saya ajar. Kalau Insta ni dia macam kita boleh sentuh luar-luar je kan. Betul. Saya ajarkan saya punya agent. Kalau contoh macam hari Jumaat ke hari perayaan, buat WhatsApp broadcast. Selamat Hari Raya. Selamat salam Jumaat. Siap ada gambar. Daripada ni maksudnya kat sini saya bukan nak ajar dia buat singkat je. Saya nak ajar dia orang untuk jadi seorang profesional. Saya nak ajar dia orang macam tu. Tak adalah tak habis-habis asal dapat broadcast dia, asal dapat promote je kan. Kita kena dia orang pun ada ramai pengikut. Selang-seli kan. Promote tu biar sikit kan. Okey tuan. Selang-seli, betul. Betul. Sebab tu saya setiap hari Jumaat saya akan WhatsApp broadcast. Salah Jumaat ke, hari perayaan ke. Biar dia nampak macam lebih erat silaturahim macam tu. Okey tuan, last question. Kita dah pukul 10 dah. WhatsApp broadcast lagi nasihat tuan lah. pada
pada lebih daripada 200 orang yang sedang menonton live ni. Jarang-jarang lebih daripada 200 orang ni tonton live ni. Betul-betul nak tahu macam mana rahsia Tuan Nizam boleh capai 78 orang ni. Jadi apa nasihat Tuan, tips Tuan yang Tuan boleh kongsikan pada semua orang lah yang nak capai macam mana Tuan boleh buat ni. Sebab benda ni, Tuan ni adalah orang baru. Okay. Untuk pengantar rakan-rakan, Tuan Nizam ni bukanlah somebody. Dia baru je start buat bisnes ni. Tapi dia baru nak start tu dah 78 orang starting. Jadi sekarang ni apa nasihat Tuan untuk orang-orang yang struggle, yang nak capai macam Tuan boleh dapat daftar ramai orang macam tu? Silakan Tuan. Alamak, terputus pula dah. Last kali nasihat dah boleh terputus pula. Aduh. So macam mana ni? Tunggu kejap, Tuan Nizam masuk kejap. Ramai dah tanya dah ni. Tuan William Chim tanya, pening sikit duplikasi 3 tu, kiraan dia macam mana? Macam mana kiraan dia? Kiraan dia suruh setiap orang daftar 3. Setiap minggu daftar 3. Jadi semua orang buat benda yang sama. 3 setiap minggu. Tu yang boleh dalam masa sebulan boleh dapat sampai RM200. Dalam masa 10 bulan boleh dapat RM3,000. Kalau semua duplicate buat benda yang sama. Tuan-tuan, 3 orang je. Simple lah tuan-tuan. Kalau benda tu pun tuan-tuan tak boleh nak buat juga, saya pun tak tahu nak kata apa lah. Saya suruh semua network saya setiap bulan maintain daftar 20. Dia 3 je. Kalau siapa cakap susah kat saya, tak tahu nak kata apa. Okey, terus Okey Tuan Izan. Asal terkeluar je. Okey Tuan, last question saya nak tanya Tuan. Apa nasihat Tuan lah untuk mereka-mereka yang baru nak bermula dalam yang struggle, yang nak capai macam Tuan, boleh capai 78 orang sebulan ni. Jadi Tuan pun orang yang masih baru lagi dalam bisnes ni. Tahu-tahu dah 78, terkejut beruk saya. Masa keluar ranking tu tengok nama Izan, tak pernah lagi nama Izan boleh naik nombor 1. Dia tak bagi can tu, dia tak bagi letak CP nombor 50 dulu, nombor 30, nombor 20. Tak, tahu-tahu nombor 1 tu. Okey, jadi sekarang ni apa yang nasihat Tuan boleh bagi pada semua orang yang untuk nak capai pendaftaran banyak macam Tuan ni? Tuan boleh bagi nasihat tak pada dia-orang yang struggle? Nasihat saya mudah je sebenarnya. Nasihat saya, kita tak payah fikir tuan ni sangat susah. Tak payah fikir. Kita cakap je kat orang, tuan ni kalau awak jual hari ni, awak boleh dapat RM5,000. Awak boleh dapat RM5,000 dalam masa setahun. So kita jangan terlalu fikir pasal macam mana kita nak cari orang, macam mana kita nak ni kan. Betul tak? Kita kena perbanyakkan guna ayat-ayatnya macam berduit-duit ni. Kalau contoh kita kata tuan ni boleh bagi free carry kematian, boleh carry forward. Orang tak akan pandang benda ni. Orang tak akan pandang. Cuba kalau kita kata tuan ni boleh bagi kita 1 juta, saya selalu beritahu kat orang, tuan ni kalau awak jual hari ni ada masa 2 tahun awak boleh dapat 1 juta. Hanya kuasa duplikasi lah saya cerita macam ni sekian kan. Pada 1 juta ni awak boleh dapat beli buat hari ni postpaid, beli wifi kat rumah kan. Jadi nasihat saya, jangan kita rasa serabut, jangan kita rasa susah. Kita sentiasa kita alright. Okey Tuan. Boleh? Sorry lag sikit internet. Baru pindah sewa bilik. Tak apa. Teruskan Tuan, terus. Okay. Teruskan Tuan dengan nasihat Tuan tadi. Okay Tuan. Sorry internet lag sikit. Lagi sambung apa Tuan? Teruskan tadi sambungan Tuan yang pasal nasihat Tuan pada semua. Yang tadi Tuan cakap kan, jangan nak cerita pasal khairat ke apa. Terus fokus kepada benda yang lebih menarik. Alamak, terputus lagi.
Okey, tak apalah. Sekarang ni saya terpaksa tutup perbualan dia dengan saya sebab kita pun dah jam 10 kan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan nasihat daripada beliau, okey, nasihat daripada beliau, okey. Apa yang saya boleh simpulkan nasihat daripada beliau. Okey Tuan Izan, tak ada masalah Okey, tak apa Tuan Izan. Tuan Izan boleh keluar dulu. Okey. Tak apalah, line tidak memberi apa ni kita panggil, tidak memberi izin ataupun tidak apa ni kita panggil, tak ada rezeki lah untuk kita dengar nasihat yang lebih-lebih daripada Tuan Izan. Tapi apa yang saya boleh simpulkan dari sini, Tuan Izan nasihatkan kepada kita semua yang mana jangan kita terlalu, bila kita daftar je sikat Tuan, wow, kita rasa macam benda ni terlalu susah kan, padahal kita jual barang RM12 je. Okey, jangan kita rasa benda ni terlalu susah sampai kita sampai cakap macam nak cari orang dan sebagainya kan. Dan kita jangan promote benda-benda yang orang rasa macam biasa. Contoh kita promote benda-benda macam hairat kematian lah, apalah. Benda tu tak klise, benda tu tak membangkitkan bulu roma orang. Okey, jadi apa yang Tuan Izan cakap, fokus kita benda yang orang suka. Contoh, zaman sekarang ni waktu PKP, waktu lockdown, orang lebih tertarik kepada apa peluang yang boleh membuatkan aku survive. Itu peluang berduit. Jadi apa yang Tuan Izan gunakan cara ni adalah di mana dia gunakan formula di mana dia banyakkan promote. Okey, kau buat hari ni dalam masa 2 tahun kau boleh cipta sampai 1 juta pendapatan. Okey. Jadi kalau betul-betul buat, jadi dia tunjukkan bukti benda tu dengan kuasa duplikasi. Dia kata dalam masa duplikasi 3 dalam masa 2 tahun boleh dapat dalam 1 juta. Jadi benda tu adalah fakta lah based on kertas kerja yang ditunjuk. Sama ada capai tak capai tu, itu kita tolak belah kecil, tetapi based on kertas kerja memang logik dia boleh capai. Matematik lah, kalau 1 campur 1 confirm 2 kan. 2 campur 2 confirm 4. Cuma sama ada bila dia 2 campur 2, dia boleh buat tak jadi 4 tu. Jadi itu konsep dia sekarang ni, dia banyak cerita benda yang orang suka, benda yang orang tertarik. Jadi dan pada masa yang sama dinasihatkan kita jangan cepat rasa susah. Bila kita buat je kita rasa susah, bila buat kita rasa susah. Kita kena tanamkan kita punya mindset, siasa benda ni senang, kita promote barang RM12. Bila kita selalu rasa senang, subconscious mind kita juga akan bertindak as kita punya attitude, kita punya gerak kerja pun kita akan rasa senang. Itu saja. Bayangkan tuan-tuan, dulu dia jual insurans, dulu dia jual penapis air, dia pun rasakan benda tu yang sama, tapi bila dia dah buat bisnes RM12, dia rasa benda ni dia boleh buat, tuan-tuan, takkan tuan-tuan pun tak boleh buat. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Tuan Izan ni, ada orang tadi saya tengok ada orang komen kan, oh boleh lah dia beli handphone baru, kan dia cakap dia beli handphone baru sebab handphone dia sampai like kan. 1,000 orang kan tengok, lebih daripada 1,000 orang tengok story dia. Jadi dia terpaksa beli handphone baru dan untuk 128GB dan berapa RAM saya tak tahu. Okey, untuk pastikan story dia berjalan lancar. Tuan-tuan, ada orang tu dia komen kat situ, kata bolehlah income ada, boleh handphone. Tuan-tuan, dia baru sertai tuan-tuan. Dia baru sertai, saya rasa komisen dia 500 pun belum lagi. Baru sertai, dah 78 orang bulan lepas. Jadi jangan cepat kita menuding lah tuan-tuan. Jangan cepat kita terus rasa bolehlah kau. Kita ni tak habis-habis banyak alasan kita bagi. Okey? Kita banyak alasan daripada kita rasa di kita tu kita cabar diri kita tu kita sampai macam dia. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapat ambil sedikit input pengajaran daripada apa yang beliau cakap lah, itu paling penting. Okey? Jadi tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan nak dapatkan info lebih daripada dia, okey, tuan-tuan boleh terus WhatsApp je lah. Itu sajalah yang saya boleh nasihatkan kepada tuan-tuan. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya nak terus beritahu tuan-tuan tentang cabutan. Saya ada buat cabutan yang mana saya nak berikan hadiah jam G-Shock percuma. Pastikan anda tonton sampai habis live ni. Jam G-Shock percuma, Ross Kenny Paris dan juga kita kita nak bagi loket emas juga. Cuma sebelum saya umumkan cabutan-cabutan ini, okey, izinkan saya nak beritahu kepada rakan-rakan, saya nak menjual sedikit barang lah kepada rakan-rakan. Bukan menjual apa, tapi saya nak jual sedikit barang di mana saya ada barang-barang yang saya dah pakai, tapi saya pakai terlalu sekejap. Jadi saya cadang kalau ada rakan-rakan yang memerlukan barang ni, rakan-rakan boleh terus WhatsApp saya dekat nombor 0173088630. Okey, mana tahu tuan-tuan memerlukan. Okey, yang pertama, saya ada keyboard iPad
Saya gunakan iPad 7 generation ataupun 10.2 inci, 10.2 inch. Saya beli keyboard ni, harga keyboard ni dah terlebih tapi saya rasa saya guna sekali je. Lepas tu saya dah tak guna dah. Kalau kawan-kawan nak, rakan-rakan yang memerlukan ataupun rakan-rakan yang nak beli, maksudnya nak beli benda ni dekat mesin, atau saya beli ni original purchase okey, rakan-rakan boleh WhatsApp saya nak jual half price saja. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada beli mikrofon ni saya beli mikrofon Boya original purchase juga, harga dia 300 lebih. Okey, 300 lebih. Siap ada posh bag dia lagi. Okey, Boya ni yang boleh kita cucuk kat sini. Sebab saya kan selalu buat live kan. Jadi tonton kalau tak ada mic, tonton boleh dapatkan mic ni. Tapi dia punya tu cucuk tekan mic lah. Okey. Ini saya beli 300 lebih, saya pun nak jual separuh, RM100 pun saya boleh let go benda ni. Okey, kerana apa saya nak jual? Sebab saya dah pakai iPod. Okey. Alright, yang seterusnya saya nak jual saya punya kamera ni. Okey, kamera Logitech, saya beli Logitech C615 tak silap saya beli ni RM318. Saya nak jual bawah 100 juga. Saya pakai ni hanya sekali saja tuan-tuan. Lepas tu saya dah tak pakai sebab apa? Sebab saya pakai MacBook saya punya kamera sahaja. Okey. Jadi sesiapa yang berminat, tuan-tuan boleh WhatsApp saya kat nombor 013 3088 630. Okey. Jadi tuan-tuan jangan lupa WhatsApp saya dekat nombor 013 3088 630. Saya tulis kat sini. Okey, ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp dekat nombor ni lah. WhatsApp kat nombor ni. Okey. Siapa yang nak mic? Ramai orang yang nak mic tadi. Rakan-rakan boleh WhatsApp saya. Saya beli ni 300 lebih tau. Saya nak jual kepada tuan-tuan RM100 pun jadilah. Okey, saya beli barang original supaya pakai party. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya akan terus umumkan siapakah pemenang untuk hadiah-hadiah cabutan ni. Okey, pada bulan lepas saya menjanjikan hadiah 3 hadiah istimewa iaitu jam G-Shock, Roskani Paris dan juga loket emas. Okey, kerana apa? Sesiapa saja pada bulan lepas yang berjaya mendaftarkan minimum 20 orang ahli, okey, anda akan dapat 1 cabutan. Daftarkan 40 orang ahli, anda akan dapat 2 cabutan. Dan pada masa yang sama, saya buka juga peluang sesiapa yang berjaya claim insentif MNP daripada saya, iaitu siapa yang daftar 10 orang kekal nombor lama, automatik akan dapat 1 cabutan. Okey, jadi orang-orang ini akan dapat menyertai. Dan pada masa yang sama, sesiapa yang membeli SIM card bersama dengan HA Falah Sdn Bhd, saya ada buat hari promosi itu pada 21 hari bulan lepas. Siapa yang order 100 SIM card, automatik akan dapat 1 cabutan untuk menyertai hadiah-hadiah saya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada nama-nama yang telah dapat masuk ke dalam cabutan ni. Dan pada hari ini saya akan umumkan siapakah pemenangnya. Okey kawan-kawan, saya nak tunjukkan hadiah ini secara live. Okey, secara live kepada anda. Okey, saya tunjukkan secara live. Okey, kejap. Saya tulis dekat sini dulu. Pengumuman hadiah, pengumuman pemenang 3 hadiah ni. Okey. Sorry Okey, jadi saya tunjukkan satu persatu barang Okey, yang pertama saya tunjukkan jam G-Shock dulu. Okey, saya tunjukkan jam G-Shock dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini saya beli original purchase. Okey, dia punya warranty. Okey. Ni dia punya guide dan sebagainya. Ni kad warranty dia simpan elok. Okey, ini barangnya. Saya pun sejujurnya bila saya pegang barang ni tangan saya menggeletar sebab saya sendiri pun tak pakai jam. Jadi bila saya beli jam original ni saya rasa kekok. Saya sendiri pun tak pakai jam saya pun tak pakai jam. Okey. Okey, ini jam dia. Okey. Jam dia warna kuning warna kuning. Nanti saya tunjuk gambar dia. Okey. Sorry. Pegang pun geletar tangan. Tak pernah beli jam. Saya pernah lah dulu beli 1 jam. Bukan saya beli jam. Wife saya yang belikan saya jam. Dan sekali jam tu hilang, jatuh dekat tandas. Itulah. Tak pernah pakai jam. Tiba-tiba nak pakai nak try pakai jam. Alamatnya macam tu lah jawapannya. Okey. Alright, ini yang pertama. Kita letak tepi. Okey, ini pula jam Roskani Paris. Ini jam Roskani Paris. Okey. Jam Roskani Paris. Okey.
Okey, terus. Jadi saya terus tunjukkan kepada rakan-rakan semua senarai cabutan yang ada. Okey, ini cabutan yang ada. Okey. Alright, kita gelapkan. Okey. Saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Okey, nampak Pastikan nampak. Okey, ini adalah senarai cabutannya. Ini adalah senarai nama-namanya. Tapi sebelum tu saya tunjukkan hadiah-hadiahnya. Okey, ini dia jam. Okey, dengan loket emas. Okey, ini hadiah jamnya. Inilah dia. Okey, jam G-Shock dan jam Roskani Paris. Okey, dan ni loket emas dia. Okey, alright. Ini adalah senarai nama-nama yang bakal memenangi. Kita tak tahu siapakah yang akan menangi 3 hadiah ni. Okey, jika ada nama anda, boleh komen sikit tak? Siapa ada nama dekat sini, komen saya. Saya scroll slow-slow. Okey, ini adalah senarai nama yang telah mendaftarkan 20 ahli ke atas ataupun yang claim insentif singkat percuma iaitu daftarkan 10 MNP, claim singkat percuma, dan ataupun yang beli 100 SIM card bersama dengan Syed Falah, automatik akan dapat cabutan. Okey, saya dah randomkan nama-nama ni. Okey, dah randomlykan nama-nama ni. Jadi ini adalah senarai nama-namanya. Okey, jom kita tengok siapakah pemenangnya. Okey, jadi saya akan menggunakan macam ni. Okey, saya akan gunakan iPad saya. Okey, iPad saya untuk saya umumkan. Okey, untuk saya umumkan pemenang. Ni saya letak sini sikit lah. Nampak sikit. Roskani Paris. Okey. Okey, untuk saya umumkan pemenang, saya akan gunakan saya punya iPad. Saya akan buat randomly number. Dan bila number tu dia random kat sini. Okey, contoh. Kesemuanya ada. Saya cabut dulu benda ni. Susah. Okey. Saya buat 87 cabutan semuanya. Okey, sebab semuanya ada 87 cabutan. Okey. Jadi bila saya tekan saja macam ni. Okey, contoh dia keluar nombor 3. Dia keluar nombor 76. Jadi saya akan pergi buka macam ni. Okey, kita buat satu-satu macam ni lah. Okey. 76. So kalau 76, ini 76. So pemenang dia adalah Zuhairi bin Zali. Macam ni lah. Okey, ini testing. Okey, jadi kita akan tengok nombor ni, ikut nombor ni. Nombor kat sini. Okey, right Okey, are you ready guys? Siapa ready, dah ready, sila komen. Saya ready. Okey. Right. Saya ready. Adakah anda semua sudah bersedia? Tolong komen ready. Cukup 100 orang ready. Kita akan start. Okey. Nur Syahidah ready, Rasidan ready, Fir ready, Amirah ready, Kuku Besi ready, Hulu Balang ready. Okey, Irdina ready. Moga-moga rezeki anda yang menang Okey, jadi pemenang untuk hadiah, kita umumkan hadiah apa? Hadiah jam Roskani Paris dulu. Okey, jam Roskani Paris dulu Kita umumkan pemenang untuk hadiah jam Roskani Paris. Saya buka sekali lagi, ya Allah, geletar tangan saya. Okey, jam Roskani Paris. Okey. Mana kotak dia tadi? Okey. Pemenang untuk hadiah Roskani Paris jatuh kepada tak apalah, kita umumkan dulu untuk tak apa, Roskani Paris dulu. Okey. Bismillah. 85. Siapakah nombor 85? Mari kita tengok siapa yang kena. Bismillah. 85. Okey, pemenangnya adalah, ya Allah, kalau dah ditakdirkan tu, kalau dah rezeki, memang rezeki dia jugalah. Tanya kepada Tuan Zuhairi Zali kerana anda telah memenangi jam Roskani Paris. Okey. Tanya.
Roskani Paris ke Roskani Paris, saya pun tak tahulah macam mana nak eja dia. Tapi itulah hadiahnya. Okey, tanya kepada Tuan Zuhairi Zali kerana telah pun memenangi hadiah jam Roskani Paris. Tadi baru saja saya buat randomly nama dia dan bila kita buat sekali lagi memang nama dia. Jadi memang rezeki dia. Okey, ini Tuan Izan tadi atas dia. Okey, terus kita sudah pun ada pemenang yang pertama. Siapa kat sini Tuan Zuhairi? Komen sikit. Alhamdulillah, kebetulan nama Tuan Zuhairi betul-betul ada dekat sini. Sorry sikit, saya naikkan sikit komen dia. Inilah dia Tuan Zuhairi Zali. Boleh follow beliau. Okey, tanya Tuan. Pemenang jam Roskani Paris. Okey, saya tak tahulah. Saya rasa jam ni tak sesuai untuk lelaki. Jadi mungkin Tuan boleh berikan jam ini kepada wife Tuan ke? Ataupun anak Tuan ke, silakan. Kalau Tuan rasanya wife Tuan pakai jam lagi mahal, okey, Tuan tak ada anak perempuan, jangan risau. Saya ada isteri saya. Atau mungkin boleh bagi saya. Okey, terus. Tapi jangan risau, saya dan wife saya dua-dua tak pakai jam yang semahal yang kami beli. Okey, terus sama-sama Tuan Zuhairi, sama-sama. Okey, kita terus untuk umumkan hadiah apa? Kita nak bagi tahu hadiah untuk jam G-Shock dahulu ke ataupun loket emas dahulu. Kita buat apa ni pilihan. Nak mana satu dulu? Saya pun tak reti lah benda ni macam mana nak masukkan. Macam ni kot. Okey, betul. Okey. Macam ni kot. Okey. Okey, macam ni. Hei, seram betul lah barang-barang mahal ni. Pegang aku takut. Okey, kita nak bagi mana dulu? Loket emas dulu ke ataupun jam G-Shock dulu? Okey, orang cakap, okey, kita ikut idea Faris Shadow Okey, dia nak suruh kita bagi jam loket emas dulu. Okey, loket emas dulu. Okey, loket emas dulu Okey, jadi kalau loket emas, saya akan umumkan loket emas. Tapi loket emas tak ada dekat saya sekarang ni. Tapi jangan risau, anda tetap juga dapat loket emas. Okey. Tapi nanti saya akan bagi gambar loket emas ni yang mana. Okey, jadi kita akan umumkan pemenang nombor 2 mungkin Tuan Yazid, mungkin Tuan Faris, mungkin Cik Syahidah, mungkin Tuan Alias, kita tak tahu Okey. Tapi loket emas siapa yang menang lelaki, jangan kau pakai loket emas tu, bagilah wife ke, adik ke. Okey. Okey, terus bismillah. 26. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin rezeki Irdina baru saja dapat cash 500. Cik Irdina, mana tahu kod dapat pula loket emas Okey, 26. Okey, sebelum tu saya tunjukkan ini adalah loket emas ni lebih kurang macam ni lah loket emas. Okey, loket emas. Okey. Tadi hadiah Roskani Paris sudah pun milik Tuan Zuhairi. Okey, 26. Ya Allahur Rabbi, memang rezeki beliau nama pun perempuan, jadi memang betul lah perempuan layak untuk menerima loket emas, iaitu pemenangnya adalah Cik Nur Amirah Ali. Beliau telah mendaftarkan seramai berapa orang beliau daftarkan? Saya tahu beliau daftarkan sangat ramai orang pada bulan lepas. Bulan lepas beliau mendaftarkan seramai 40 orang pada bulan lepas Pada bulan lepas beliau mendaftarkan seramai 40 orang. Tanya Cik Amirah Ali. Okey, siapa Amirah Ali di sini? Boleh tak tolong komen sikit? Saya nak tengok pemenangnya. Mana Amirah Ali? Komen sikit. Kita nak tengok Amirah Ali. Mana Amirah Ali yang telah memenangi hadiah loket emas tersebut? Tanya Cik Amirah Ali. Dia tak silap saya, dia baru saja menyertai bisnes ni. Dah dapat hadiah loket emas. Okey. Hadiah yang terakhir iaitu jam G-Shock. Jam G-Shock. Tuan-tuan, saya bukan nak kata apa. Saya sendiri pun tak pakai jam Saya sendiri pun tak pakai jam. Masa saya beli hadiah jam ni, saya fikir betul ke apa aku buat ni. Tapi saya tak kisah. Saya beli juga sebab hadiah ni adalah hadiah untuk rangkaian kan. Jadi kita raikan usaha keras dia. Mungkin Kak Lina kita tak tahu. Mungkin Cik Sharifah kita tak tahu. Okey.
Jadi kita tengok siapakah pemenangnya. Jam G-Shock Jam G-Shock. Ini lelaki siapa yang menang harap lelaki. Kalau perempuan yang menang, bagilah pada sesiapa. Adik ke, abang ke, suami ke dan sebagainya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jam G-Shock. Hadiah yang terakhir. Pemenangnya adalah Satu, dua. 12 tuan-tuan. 12. Siapakah dia? 12. Okey, 12. Bismillah. Cuak ni saya. Saya yang cuak pula ni. 12. Kita sampai nombor 13. 13 adalah Ardini. Okey. Ini adalah jam G-Shock-nya. Saya tunjuk dulu. Ini adalah jam G-Shock-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya adalah Said Fadil. Tahniah Tuan Said Fadil. Tahniah Tuan Said Fadil. Sekali lagi. Okey, tahniah Tuan Said Fadil telah memenangi hadiah jam G-Shock tuan-tuan. Beliau telah menang hadiah jam G-Shock. Eloklah dia menang hadiah jam G-Shock sebab saya tengok dia tak ada jam. Okey, jadi tahniah Tuan Said Fadil. Dia telah tersenarai nama sebab dia telah membeli 100 keping singkat bersama dengan Shifala Resources. Jadi tahniah Tuan Said Fadil. Saya rasa ramai orang kenal Tuan Said Fadil, seorang anak muda yang telah berpendapatan lebih daripada 10,000 sebulan. Jadi tahniah Tuan Said Fadil. Okey, jadi kita telah pun mempunyai ketiga-tiga pemenang tersebut. Okey, jadi ini sebenarnya adalah suka-suka saja saya buat. Okey, untuk menghargai dan reward pada mereka yang berusaha keras, sama ada order singkat ataupun claim insentif mempit ataupun capai 20 pendaftaran minimum. Okey tuan-tuan, saya nak ingatkan pada bulan ini, tuan-tuan jangan lupa bulan ini adalah bulan terakhir untuk tuan-tuan dapatkan tiket quarterly draw. Okey, siapa yang capai 20 pendaftaran ataupun wow 5, tuan-tuan akan dapat 5 tiket quarterly draw. Kalau tuan-tuan capai 40 pendaftaran bulan ini ataupun wow 10, tuan-tuan akan dapat 10 tiket quarterly draw. Tuan-tuan, tiket quarterly draw ni untuk apa? Tiket quarterly draw ni adalah tuan-tuan akan bawa untuk menyertai cabutan wow contest, iaitu hadiah-hadiah yang kita bagi bernilai RM10,000. Tuan-tuan, kalau saya campurkan ketiga-tiga hadiah ni, okey, kos dia lebih kurang dalam RM2,000 lebih, dah dekat RM3,000. Tuan-tuan, hadiah quarterly draw adalah hadiah bernilai RM10,000. Okey, jadi tuan-tuan, ini perjuangan lebih penting. Tuan-tuan kena capai minimum 20 pendaftaran ataupun wow 5 untuk bawa 5 tiket ke dalam cabutan wow contest pada awal bulan hadapan. Saya akan umumkan pada bulan Julai. Okey, tuan-tuan, bulan ini pastikan daftar minimum 20, tuan-tuan akan dapat 5 tiket quarterly draw, ataupun daftar 40 orang, tuan-tuan akan dapat 10 tiket quarterly draw. Alright, all the best. Okey, tahniah Tuan Said Fadil kerana telah menangi jam G-Shock originally purchase. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.